حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآل بيته وذريته وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وإلى روح الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني رحمه الله تعالى ثم إلى روح الشيخ صالح بن موسى القادحي رحمه الله تعالى وإلى أرواح مشايخ رحمهم الله تعالى على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفاحاتهم وآثارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكيد والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. اللهم صل على سيدنا. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Itu dah. Wa yajibu, atau pada yajibu dulu supaya tu. Wa yajibu, dan tentu mesti sunguti dan sunguti dan tentu dan mesti pada fikiran akal kita. Kalau tak akan tak fikir pun benda tu tak terima, tak dok, tak terima sungguh dulu lagi. Tentu dan sunguti fi haqqihi ta'ala, wajib dan tentu bagi zatnya, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu fi bi makna lam, orang panggil fi bi makna lam ni. Haqqi tu hakikat tu bi makna zat. Tu hak tu supaya kita dah hurai semua tu. Wajib bagi zat Allah Taala. Zat Allah Taala tu mesti tentu dan sungguh. Sungguh gapo? Al-ilmu. Pak yang bagi wajib. Jadi al-ittisafu bi sifati al-ilmi. Tu maksud al-ilmu. Tentu dan sunguti bagi zat Tuhan, tentu oleh bersifat oleh zat Tuhan tu
bersifat bisifah dengan satu sifat, iaitu al-ilmi, iaitu sifat ilmu, artinya pengetahuan. Al-ilmu jadi artinya pengetahuan, sifat pengetahuan Allah Ta'ala. Itu ilmu. Wajib atas kita tiap-tiap mukallaf kena pegang kemah dalam hati, mengaji wisapa dan reti. Pegang kemah masing-masing bahawasanya Tuhan kita ni ada satu sifat tentu dan mesti. Bagi Tuhan kita ni ada satu sifat, namanya sifat ilmu, iaitu sifat pengetahuan. Ilmu ni ada 3 makna, buah kepak. Tu kalau ada bakurah tu pada ayat tambah satu lagi, cuma kita kira hak besar tu. Tiga makna juga bagi sifat ilmu itu sendiri. Ada ilmu dengan makna al-ismi. Sifat ilmu iaitu sifat kena kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yang pertama, ilmu bermakna as-sifah. Dengan makna sifat ataupun dengan makna al-ismi. Apa makna ismi? Iaitu nama bagi satu sifat yang ada pada zat Tuhan. Sebagai mabda' permulaan nak boleh timbulnya pengetahuan, bukan timbul dah, ia dikira hasil pengetahuan dengan ilmu tu, dengan sifat ilmu tu. Tu bermakna as-sifah. Ada ilmu dengan makna super dulu, makna ta'alluq, bermakna at-ta'alluq. Ta'alluq ataupun bil makna al-masdari, orang panggil. Makna masdari. Dan satu lagi ilmu dengan makna bermakna muta'allaq. Muta'allaq bagi ilmu, jadi kena kepada ilmu kat panggil. Supaya kita kata, oh Tuhan tahu belakang dah, kita ni ilmu dia dah. Maka ilmu dengan makna muta'allaq tu orang panggil ilmu bil makna bil makna bimakna al-hasil bil masdar. Tu orang panggil. Tu itu 3 sifat hak besar-besar. Ada satu lagi dengan makna alat, kena kepada, dia tengok lebar kurah. Tak nak sebut apa, ini panjang. Maka kata dia bimakna al-muta'allaq, iaitu dengan makna hasil bil masdar. Ada makna ilmu dengan makna kaedah, ada satu lagi. Maka di sini kita terjemah lagu mana? Ilmu dengan makna ta'alluq ni makna tahu. Artinya tahu. Tahu mengetahui, penyelah tak? Kalau terjemah dengan mana mengetahui pun takluk. Tahu, dia mengetahui ataupun nyata. Boleh ke nyata inkisyah? Pergi kepada mana takluk? Nyata, terang, nyata, jelas. Terang, ikutlah. Tu maknanya terang dengan mana yattadih itulah. Terang dengan mana yattadih, dengan makna terang tu bukan terang. Tu bukan terang dengan mana cerah sisi tu tak. Habis itu. Satu ialah atau ilmu dengan 3 makna yang ketiga, ilmu dengan makna muta'allaq. Tu dia. Tu Ibu Salah kata bermakna ketahuan, betul apa? Ketahuan Tuhan. Atau perkara yang Tuhan ada, kenyataan.
Tu. Benda wajib maksudnya kenyataan Tuhan. Kenyataan ni mana benda yang dinyata. Perkara yang Allah tahu dan nyata. Itu makna tu. Dua tu bukan murad dalam bicengi sifat ma'ani tu. Murad dengan ilmu ni, ilmu dengan mana sifat. Ni hak kita ada bincang iaitu sifat ma'ani. Lagi akan datang takrif dia. Maka terjemah ilmu dengan mana masdar ini terjemah dengan pengetahuan tak apa. Bukan mana mengetahui tak. Bukan Tuhan bersifat dengan mengetahui tu tak. Bersifat dengan pengetahuan. Bila Tuhan bersifat dengan pengetahuan, dia pun tahu dan mengetahui. Tahu gapo? Tahu benda tu benda ni. Benda tu orang panggil ketahuan Tuhan, kenyataan Tuhan. Perkara yang Tuhan nyata dan tahu. Maka nak mengaji juga apa tak masalah muta'allaq bagi ilmu. Allah Ta'ala tahu benda muka apa tak? Tu. Dan tahu lagu mana benda-benda tiga-tiga tu. Tu. Tu boleh situ. Boleh kita ada ayat. Kalau gitu kata musannaf rahimahullah, wajiblah ia Allah Taala bersifat dengan sifat ni, sifatul ilmi. Apa arti sifat pengetahuan tu? Tu wahiya wa isti'nab lil bayan. Kata musannaf rahimahullah, wahiya dan bermula ia, takrif dia. Maksud dia yani wa ma'naha, salah kata itu. Ataupun wa hadduha ataupun wa ta'rifuha. Bermula makna baginya bagi al sifatil ilmi. Tengok ya hiya rajak kepada ilmu tu, iktibar sifat tu. Hiya tu rajak kepada ya boleh. Hiya tu rajak kepada al ilmu. Boleh kita jawab dua. Satunya rajak kepada al ilmu, iktibar ilmu tu kena ke sifat. Iktibar sifat orang panggil. Bila iktibar sifat tu kira muannah. Iktibar sifat tu kira muannah. Kira iktibar lapar tu kena muzakkar, tapi kira dari segi makna tu kena ke sifat. Sifat tu muannah. Kalau tu rajak kepada ilmu, iktibar sifat orang panggil. Boleh juga. Atau rajak kepada ilmu, tetapi datang hiya tu kerana nak murai khabar, betul apa tak? Boleh kata gitu. Kerana khabar tu sifatun tu kena kepada muannah, datang untuk nak murai khabar. Ayah roh masa tu. Tu. Dulu tak apa kita kata iradah qudrah tu kena ke diri benda tu dah. Kena ke diri kena ke lapas dia pun nampak muzakkar, nampak muannah dah. Tu. Kalau kita tengok dulu dalam sifat ma'ani semua hayat takrif. Nampak tu dah. Maka sini kita rujuk kepada al-ilmu. Tengok hayat tak apa. Hayat samak. Samak tak apalah, samak ni jawab mari sekali. Kalam je wahwa, tengok yang mari wahwa, kalam. Tu kalam tu wahwa. Tak ada apa juga. Tu. Rujuk kepada al-kalamu tu di wahwa sifatun tu dalam muka 23. Tak ada masalah situ. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, dan bermula ia makna sifatul ilmi ni. Sifat ilmu tu apa? Ialah khabar. Sifatun, ialah satu sifat. Ada di mausuh. Satu sifat. Bila sebut tu sifat ada mausuh dia. Tu. Sifatun ialah benda, satu sifat, satu perkara yang sabit di mausuh. Satu perkara yang ada di mausuh. Sebut tak sifat, mausuh dibagi sifat tu kena kepada zat Allah Ta'ala tu lah. Satu sifat. Tu. Sifat mana? Qadimatun. Tu dia. Yang sifat yang ada sedia kalanya. Kita qadim ni, kita bina di atas pendapat ulama yang dia boleh kata belaka. Qadimun tu dia bahas dengan azali tu supaya kedak. Kalau sekiranya setengah ulama kata azali itu umum. Azali itu umum. Adapun qadimah tu khas kepada benda yang wujudiyah. Kalau gitu sifat ma'ani boleh kita kata qadimah, dan boleh kita kata azaliyah.
Tu. Adapun sifat yang lain, sifat salbiyah, nak kata qadimah tak boleh, kata azaliyah saja, qadim tak boleh. Itu bina atas pendapat ulama kata beza antara dua sifat tu. Adapun kalau kita bina atas pendapat hak ulama kata satu arti ya dua tu, azali dengan qadim ni hak tu low. Boleh pakai supaya dia maksudnya muradib. Kalau tu sini boleh kata azaliyatun juga. Sifatun qadimatun azaliyatun. Sebab tu tengah-tengah kitab kalau kita pergi temu sifatun azaliyatun jawabnya lagu tu, dia bukan kata qadimatun dah. Hak tu lah ya makna dia. Hak tu lah ya. Iaitu satu sifat yang ada sedia kala. Tok guru kata tak ada mula. Kecap mudah. Sifat yang tak ada mula. Tak ada mula bagi adanya. Sifat yang qadim yang tidak ada mula bagi adanya. Tu senang bermakna gitu. Yang tidak ada mula bagi ada. Serupa dengan zat. Zat tidak ada mula, sifat pun tak ada mula juga. Ada mula di bila? Tak. Habis itu. Qadimatun. Tu. Hak ni dia pergi kepada orang panggil masuk dalam matalib bagi sifat ma'ani. Matalib bagi sifat ma'ani ada berapa semua? Tu dia. Ada berapa matalib sifat ma'ani? Matalib dia ada berapa? Matalib bagi sifat ma'ani berapa? 7 7 tak? Matalib sifat ma'ani. Apa dia kita buat mata dulu ingat tak? Apa? Tak mari. Kita buat mata dulu. Hari taruh karang mata tu. Matalib apa dia? Tu tak ingat. Apa? Ma'ani lil ma'ani. Tak lagi. Lil ma'ani. Lil ma'ani. Apa? Lil ma'ani. Apa tak lagi? Siap duk ngajak akhirnya tak awam dulu Siapa ingat dik? Lil ma'ani. Ya buat mata sedih. Tapi tanda si ada tu. Tu mana tak ingat. Tanda dah. Ada tak kita ada tanda. Lil ma'ani. Kena ingat matalib tu. Kalau ingat matalib tu segala sifat ma'ani boleh tak atas semua tu. Lil ma'ani. Duk mana? Yana. Tak syukur. Yana. Lil ma'ani. Lil ma'ani ghairil hayati sab'atun fadribiha. Apa? Sab'atun mataliba fadribiha ya talibu. Tu. Lil ma'ani ghairil hayati sab'atu mataliba fadribiha ya talibu. Betul? Mawjudatun qadimatun. Betul? Mawjudatun qadimatun wahidah. Betul? Ya. Ghaniyatun. Betul? Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Ingat tak Zaming? Tak ingat belaka. Allah. Kena taruh tu. Insya-Allah saya dah lupa. Lil ma'ani lil ghairil hayati sab'atu mataliba fadribiha ya talibu. Mawjudatun qaimatun. Gitu wa wahidah ghaniyatun. Mawjudatun qadimatun wa wahidah ghaniyat qaimatun. Betul? Allah tahu.
Kalau ingat 7 tu dah, kita baca tiap-tiap sifat ma'ani, hurai di atas 7 tu, walaupun tak reh yang hari 2 3 ya, tapi kira-kira anu qaimatun yang orang risau ya. Ghaniyah tu kena ada juga. Ghaniyah. Lepas tu wahidah, satu sifat ya. Tiap-tiap ma'ani tak ada so sekarang. Wahidatun apa? Ingat dah? Terah. Dah boleh. Tak apa. Kita kelakar gila tak ingat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada semua 7 matalib dia. Tu untuk test tiap-tiap sifat ma'ani yang kita mengaji, ya ada 7. Tu. Maka qadim, sedia kala adanya ada sifat tu, lagi pula sifat lagi. Qaimatun, ada ia sifat tu ada. Tu maknanya qaimah ni berdiri, yakni ada ia sifat tu ada di mana? Ada bizatihi, di zatnya, zat bagi Allah Taala. Habis tak ada apa ni. Hak tu ada di zat tu. Tengok dalam ayat tu, maujudatun maujudatun wahidah wa niyatun wa imatun wa niyatun wa imatun. Ada tak? Siapa ingat mujur? Ada tak ramai-ramai ingat? Terawak tu baik mari. Siapa ingat ramai-ramai? Mi cerah, ingat tak mi cerah? Dah, tak apa. Ilmu ni dah. Oh Allah. Tak tahu kata tanda dalam ni ke mana. Tu. Saya kalau lupa saya hak tu. Jadi takdir tu jadi terletak mari untuk nak mengarah dalam masa tu. Kita baru nak buat mata mari sendiri. Hipun dalam kitab tu. Kata musannif rahimahullah taala habis itu, ya'lamu, ni baru nak masuk takluk dia dah. Satu sifat yang ada sedia kala di zat tu, ada di zat, sedia kala adanya, ada di mana? Ada di zat. Sifat tu. Lepas tu apa kerjaan dia? Kerjaan dia tu apa? Ya'lamu bihal asya'a. Ini sifat bagi sifatul lagi. Di sini orang panggil takluk ni. Ni ya'lamu ni takluk ni. Ya'lamu dengan makna takluk, ilmu dengan makna takluk tu. Tu. Ya'lamu biha, mengetahui ia Allah. Mengetahui. Sini boleh kita baca tahu ia Allah, mengetahui ia Allah, nyata ia Allah, terang ia Allah Taala. Jelas telah Tuhan nyata, Tuhan tahu, Tuhan jelas terang. Biha bitilkas sifah. Biha tu rujuk kepada sifatin tu. Dapat mengetahui oleh Allah Ta'ala dengan sifat tu. Ini nyata. Dengan ada sifat tu di zat, Tuhan tahu, Tuhan mengetahui, Tuhan nyata. Nyata apa? Al-asya'a. Apa bagi alamu? Tahu akan segala perkara. Tahu berlaku. Al-asya' sekalian perkara. Hayuk mari dengan rupa jamak. Sekalian perkara, semua benda ia tahu. Bila sebut kata semua benda tu, benda apa tak? Hak ia tahu. Tu syarah kita bawa mari terang tu. Menyata asya' tu ada banyak mana. Tu benda hak tu ia tahu tu. Han kare asya' tu ia kata tahu belaka. Semua ia tahu belaka. Han keadaan al-asya' tu kainatan. Adalah ia asya' tu nak bayan pada asya', nak han pada al-asya' tu. Benda yang Tuhan tahu tu gapo tu? Minal wajibati, daripada segala yang wajib. Wajib pada akal lah maknanya. Segala yang wajib pada akal. Tu. Bukan wajib pada syarak. Wajib pada syarak tu maksudnya harus akal je kalau kira.
Maka kata segala yang wajib, segala yang tentu sungguh tak terima, tidak. Itu makna wajib. Seperti apa nama? Daripada segala benda yang tentu sungguh tak terima, tidak. Gapo benda wajib? Kita buat misal. Minal wajibatu ay kazatihi wa sifatihi. Awak gitu. Tu benda wajib kita kata. Seperti zatnya, zat Allah Ta'ala. Benda wajib tak? Benda wajib. Wajib ada. Dan segala sifatnya. Tu. Wasifatihi malah awak jamak. Wasifatihi dan segala sifat-sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Sifat Tuhan ni benda wajib berlaku. Sifat Tuhan sifat yang kamalat tu lah. Kau dulu. Sifat tu sifat mana? Sifat kamalat. Wak gini. Tu. Kazatihi wa kamalatihi. Sini. Tu. Hak tu jadi nyata lah. Tu. Dan seperti sifatnya, sifat Allah Ta'ala, wa kamalatihi, dan seperti segala sifat kamalat baginya, bagi Allah Ta'ala. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan bagi Tuhan. Sifat wajib semua tu dia tahu. Dia tahu. Tahu lagu mana? Nanti kita nak royak. Tu tahu lagu mana? Tu. Hak tu. Ya, kalau kita ngaji tiap-tiap sifat, kita tahu benda, tahu atas hakikat benda tu. So, lepas tu tahu satu lagi. Depan. Wal jaizati, atau pada wajibat. Dan segala perkara yang harus, segala perkara yang boleh sungguh, boleh tidak, boleh ada, boleh tak ada. Tu. Hak tu. Tuhan tahu juga. Tu. Seperti kan kita katakan kazatil hawadis. Wak gitu kazatil hawadisi wa sifatiha. Wak gitu. Dan seperti zat bagi segala benda baru, iaitu segala jirim itulah zat benda barunya. Wa sifatiha, dan segala sifat-sifatnya, sifat bagi hawadih, kena kepada arat-arat tu. Tu kita kata gitu. Tak lagu tu. Tu benda haruh. Yang utama benda haruh mari dulu. Padahal kita duk ngaji wajib mustahil haruh. Tak itu kan? Ambil wajib mustahil, tapi musnaya dalam bab ni tu dia tak jaid dulu. Pasal wajib dan jaid ni kalau kira-kira sungguh. Kalau kira-kira sungguh, tahu dan kesempurnaan sungguh bagi ilmu. Benda mustahil tu tahu juga, tapi tahu git nanti nak rakyat tahu lagu mana benda mustahil. Tu kerana benda tak ada ni. Benda jaid ni benda ada ke? Benda wajib pun benda ada sengerti, jaid pun ada sengerti, tapi mustahil ni bukan benda tak ada ni. Segala benda mustahil tu masuk dalam benda yang amr i'tibari ikhtira'i. Maknanya perkara yang kira-kira reka ya kata sungguh dan ada. Padahal benda sendiri tak ada ni. Moga tu rekah mik dari otak kepala ya. Rekah mari ya lemah tu. Rekah mari ya buta tu. Rekah nak hukum kata dak tu ya. Maka benda mustahil ni bukan benda ada kalau kira. Tu. Bukan benda ada, sungguh benda. Ada benda, sungguh benda. Tu. Ya benda amr i'tibari iktira'i. Iktira'i. Habis itu. Maka Allah tahu juga benda mustahil dan benda haruh. Wal mustahilati. Mustahilat. Mustahilat, dan segala perkara yang mustahil, perkara yang tentu tidak, perkara yang tentu tak ada. Tu dua. Tentu tidak dan tentu tak ada. Tak terima ada, tak terima sungguh. Tu benda mustahil. Kita misalnya yani kawaladihi, ka'ajzihi, kasyariki, tak apa sebut kita lain-lain. Kasyarikihi. Tu kasyarikihi wa waladihi, kita katakanlah. Tapi seperti kalau kebiasaan kita je misal dengan kasyarik ya. Syarik dia pakai masuk kerana walad tu masalah syarik dah. Masalah syarik dah. Tu. Masalah syarik. Dalam Jauhar kata kan syariki apa nama? Munazzahan awsafuhu saniyah an diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kazan walad wan asdiqa.
Tu gila ya. Tu. Habis itu maka wal mustahilat. Tu 3 perkara tu yang tahu belaka. Tahu lagu mana anak dia. Tahu kata ada anak gitu. Kita tahu kata tak ada anak. Tak ada anak tu bukan benda mustahil. Tak ada anak bagi dia tu benda wajib. Tu pula dah situ dah duk ngok-ngek lagi. Tahu kata tak buta bagi dia. Tak buta bagi dia tu bukan benda mustahil. Tak buta tu benda wajib. Tak buta tu kena diri ada sifat berkuasa, tidak ada sifat pelihat dah. Hak tu lah dah. Tu je moga. Istihatul mustahil tu kena ke diri benda wajib dah. Kalau kira wajib juga dah. Kalau gitu Allah SWT tahu 3 perkara tu. Kena tulis lagi ni kena nak rayak. Nak rayak suku dalam kita nak tulis suku. Baca hak dia sikit-sikit ni. Ala wajhil ihatati, ala takluk pada ya'lamu. Allah Ta'ala tahu segala perkara. Benda wajib pun dia tahu, benda mustahil pun dia tahu, benda haram pun dia tahu. Tu wa amma aidan wajiban wal mumtani'. Tu dia masuk belaka ilmu. Tu masuk belaka ilmu wa ilmuhu muhitu bil asya'i. Dalam kharidah kata tu muhitum bil asya'. Tu segala benda. Asya' tu maksud benda wajib, benda mustahil, benda haram. Dia tahu belaka. Tahu tu ala wajhil ihatati. Tahu di atas jalan, atas cara, atas bentuk. Bentuk mana? Ialah al-ihatah. Dapat lil bayan. Jadi tahu tu di atas bentuk dan cara, iaitu al-ihatati, meliputi. Tahu sekalian, tahu semua. Tahu melengkapi, meliputi, meratai. Bukan tahu setengah-setengah, tak tahu setengah-setengah tu dah. Tahu semua tu pun tahu juzuk-juzuk pula. Bukan tahu dengan cara umum. Tahu dengan cara tafsir. Tuhan tahu kata pasir dalam tanah bumi Tuhan buat ni. Pasir ada berapa butir, berapa biji? Ya tahu dah. Tahu banyak mana kata ada pasir tu. Tahu satu-satu. Bukan tahu kata-kata banyak gitu dah. Bukan tahu kata tu. Hujan waktu turun mari tu, dia tahu kata hujan turun dan dia tahu kata berapa titik yang dia menurun. Bukan waktu jiru kali tu tahu kata banyak gitu dah. Tahu melengkapi. Tu pula siapa yang menapi tu tahu tafsir tu. Dia kata tahu atau ajmal gitu ya. Tahu kata banyak. Rambut kepala kita tak tahu kata banyak mana. Tapi tak tahu kita tak panggil jahil. Kerana benda hok pesing kita tak kena duk tahu li benda tu. Murad dengan maklum tu ma min sya'nihi ayyul lama. Atau risalah kata mung tahu ke tak kata kepala mung ada rambut apa urat? Tak tahu. Tak tahu tak panggil jahil. Tak panggil jahil dulu. Kerana apa? Kerana benda tu bukan pesing kita kena tahu li kan. Tu bukan pasal kita kena tahu ni. Benda hak kita kena tahu, tiba-tiba kita tak tahu. Hak tu orang panggil jahil kita. Maka tahu, mu tahu ke tak kata pasir ada berapa di patah semua. Tak tahu. Mu ni jahil. Tak boleh kata jahil. Tak kena duk kata dulu pasal bukan benda hak kita kena tahu dulu lagi hak tu. Tapi bagi Allah benda tu masuk le maklum dia. Tak tahu hak tu jahil. Kadang semua perkara masuk le maklum dia. Benda hak dia kena tahu belaka, ambil tahu semua. Tak tahu tu boleh panggil jahil. Tu habis itu. Atau wajah meliputi. Meliputi tu kau dulu. Tak ada. Han keadaan asyak tu. Han keadaan benda hak dia tahu tu. Hak tu dia tahu tu. Kainatan ala. Ala takluk pada asyak. Takluk han pada al-asya'a. Han keadaan benda yang dia tahu tu. Adalah ia benda tu, kainatan, adalah benda tu ala ma hiya alaihi. Ni kita ni mari ni sehingga kita ala ma huwa bihi. Itulah suluh tu tulah ya. Tu tapi hak ni ala ma hiya alaihi sebab dia datang dengan lafaz al asya. Kalau dia datang dengan lafaz al ma'lum juga pakai ala ma huwa bihi tak apa. Ni ala ma hiya alaihi, dia datang hiya pasal dia guna asya dah di mula tu. Jadi menjadi hal kat ada benda yang Tuhan tahu tu. Kainatan adalah ia. Jadi berlakulah ia. Ia benda yang Tuhan tahu tu. Berlaku dan ada alamah di atas barang.
di atas sifat, di atas kelakuan. Alamah jadi ala apa? Ma tu kena kepada hal. Di atas al-hali allazi, saya kata itu. Al-hali allazi. Jadi benda yang tahu tu, tahu hal kat benda tu berlaku di atas kelakuan. Kelakuan mana? Kelakuan yang hiya bermula ia al-asya'. Benda yang adalah benda tu, kelakuan yang bermula benda tu kainatun ataupun jariyatun alaihi alamah. Tu ala tu hiya mubtada, hi ala ta'lu madhu jadi khabar. Jumlah mubtada khabar tu silat aid bagi ma ma isim mausul dengan mana allazi. Mausul allazi kita tak di atas al-hal, al-halil ladzi. Kalau dia bagi al-halati pun boleh. Kalau al-halatil lati hiya alaiha, tapi di sini dia nak rajak kema, kita tak jadi muzakkar. Kerana lafaz al-hal itu itiman muzakkar, itiman muannas. Kita tak di muzakkar pun tak apa dah. Al-halil ladzi hiya alaihi alama. Tu. Tengok kali lagi. Jadi Tuhan tahu semua benda, dan segala benda ia tahu tu kainatan, berlakulah ia di atas kelakuan yang bermula ia benda tu ada di atasnya, atas kelakuan tu. Apa makna jumlah alamahi alai? Yakni buat kita, yakni perkara itu pada wakilnya macam mana Allah tahu, macam itulah. Buat gitu. Perkara itu pada wakilnya macam mana kelakuannya Allah tahu macam itu. Tu. Lemu wakilnya 4 kaki, Tuhan tahu tak 4 kaki? Bukan tahu dua tu abang tahu, bukan tahu di atas. Bukan benda tu duduk di atas barang, hak kelakuan tu duduk sepakat di atas benda tu. Tak lagi tu. Tu ni orang panggil. Kadang-kadang kita tahu tapi kena ke wakil tu bukan lagi. Bukan belah tu lagi. Tu. Tu ilmu dia tu melengkapi habis. Tu. Tu benda tu macam mana dia tahu lagu tu? Pada wakilnya. Kalau tu alamahi alaihi tu, alaihi tu ai fil waqi' tu. Kecek lapar alaihi tu, alaihi fil waqi'. Alamahi alaihi ai fil waqi'i. Tu habis itu. Habis kat tu. Maka ia tahu belaka. Tahu tu pula bukan tahu dengan cara umum, tahu dengan cara umum borong-borong gitu dah. Tafsilan. Tu. Kau dulu nak buat lagu mana? Alamahi alaihi tafsilan. Jadi bit tafsili. Takluk pada ayat lama juga. Tahu ia Allah Ta'ala akan segala perkara tu. Benda yang ia tahu tu pun berlaku di atas kelakuan yang benda tu sungguh tidak atas dia, benda atas kelakuan tu. Tahu tu tafsilan, dengan tafsil, dengan satu persatu, bukan bil ijman dak. Tafsilan ai la ijmalan dak. Bukan ijman seperti yang diiktikad oleh ahli falsafah tu dak. Tu. Dah tahu tafsir, tahu dengan cara satu persatu. Banyak mana sesuatu yang habis. Dalam pohon kayu sepahang, dia tahu kata so, tapi dia tahu kata sel dalam tu ada apa semua susu. Ada. Kita tak tahu, kita ada tebal tak tahu, tebal pun tak tahu. Ada apa buju juzuk jawahiri yang ada pada kayu, pohon kayu sepahang tu. Dia tahu tiap-tiap juzuk jawahiri yang ada berkabung-kabung, bercapur-capur jadi sepohon kayu tu. Dia tahu tafsir. Sosok dalam perut pedah kita ni, dia tahu siapa kena isi tu. Kata ada banyak mana. Ya buat. Kita ni buat kan dia tak tahu ni. Kita tahu. Kita buat tepung mari sebuku. Kita buat buk tepung mari. Kita tak tahu ni kata minyak ada banyak mana oleh tepung hak kita gene. Tak tahu juga. Kita gene. Kita gene sendiri. Kita pun tak tahu kita ada banyak mana. Dia masuk pergi. Tengok. Tak reti kita. Kalau itu fa ya'lamu subhanahu wa ta'ala ma la nihayata lahu. Ni penting ingat, jaga.
Tu. Habis itu. Ni orang panggil apa dia? Taprek pada ya'lamu tu. Ihatah tak ni tu. Fa ya'lamu, maka mengetahuilah ia Allah Subhanahu wa tabaraka wa taala. Tuhan tahu dengan ilmu dia tu lah. Ya'lamu ai bi ilmihi tu. Tahulah Allah Taala dengan sifat ilmu dia tu. Bukan tahu dengan zat seperti yang diiktikad oleh falsafah, oleh ahli Mu'tazilah tu dah. Tahulah ia Allah Taala ai bil ilmi. Tu dalam kitab wa ya'lamu bi ilmihi. Ada beza mana ilmu dengan mana apa? Ilmu dengan mana apa? Ilmu mula-mula ya'lamu, ilmu dengan mana takluk. Ilmihi mula yang kedua tu ilmu dengan mana sifat. Tu. Maka Allah Taala tahu dengan sifat ilmu dia tu. Tahu gapo maf'ul. Ni maksud asya maksud muta'allaq ni. Tahu ma akan barang, akan sekalian barang, akan segala perkara. Ma tu sirah umum, ya ma isim mausul tu maksud sirah umum. Akan sekalian perkara. Jami' amal. Salah kata gitu. Ya ma isim mausul ni. Tahu akan semua perkara, semua benda. Benda mana? La nihayata lahu. Perkara yang tidak ada kesudahan, yang tidak yang tidak ada jenis kesudahan, lahu baginya, bagi ma. Barang yang tak suk, barang yang tak suk tu dia tahu juga. La ilah. Ini nyata. Yang ada ayat kata Allah Taala tak tahu barang tak suk. Barang yang tak suk tu dia tak tahu. Pasal apa? Pasal dia tahu berarti suk. Tu dia kata. Dia tahu maknanya bersuk. Tu. Hey, ni. Rambut atas kepala kita ni. Hak ada rambut tu lah. Rambut atas kepala kita ni ada berapa urat semua? Ada berapa? Kita kata, tak habis nak bila. Terhabis. Tak habis. Terhabis. Bila habis juga. Berartinya, hak tu suk. Habis tu kita boleh tahu. Kalau tak suk, tak boleh kita tahu bilangnya dia. Ni boleh bila, berarti suk. Ni satu. Ni dengar kadang-kadang kita hidup dengar tu, kadang-kadang kena jaga molek tu. Setengah orang dia fikir lagu ni, dia fikir cara dia. Dia kata kan, sifat kamalah Allah Ta'ala tu banyak dah. Banyak mana? Banyak tak terhingga. Tiada ada siapa yang dapat mengetahui segala sifat kamalah Allah Ta'ala yang tidak terhingga tu. Sehingga Allah pun tak tahu. Kata ada banyak mana, dia kata gitu. Ada juga. Sebab apa dia kata? Dia tu tahu kata banyak mana, berarti tak berhingga. Dia tu tahu kata ada banyak mana, berarti suk. Padahal sifat tu banyak tak suk. Dia tu tahu berarti suk. Maka dia suk berarti lemah tu lazimnya kekurangan tu dia kata tu. Tapi dia nak lari juga kata tu jahil. Tapi nak kata jahil tak leh dia kata. Tak tahu tu tak boleh panggil jahil. Tengok tu pula dah. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata. Ini nyata. Ibarat ni nyata. Dan segala ibarat yang lain lagi. Untuk urusan lain penekan maknanya. Tahu lagu mana? Tahu lagu mana? Tengok itu. Mala nihayata lahu. Tahu tu tafsilan ai bit tafsili. Tahu tu dengan tafsir, dengan satu persatu. Tahu sesuatu. Benda tak suk tapi tahu sesuatu juga. La ilaha illallah. Tahu lagu mana? Benda tak suk. Sebab kita kata gini. Segala bilangan hak kita kira. Kita kata lepas 1 ada berapa? 10. Lepas 10 1. Lepas 1 apa? 1000. Lepas 1000 10,000. Lepas 10,000 1,000. Lepas 1,000 1,000,000. Lepas 1,000,000 10 juta. Lepas 10 juta 1 juta. Lepas 1 juta 1,000 juta. Lepas 1,000 juta 10,000 juta. 10,000 100,000 juta. Lepas 1 sejuta juta. Lepas juta sejuta juta. Suk mana bilangnya? Infinisi. Tak bersut.
Maknanya tak ada kesudahan dah. Siapa dia? Demo tu. Demo apa? Ha? Babo? Oh. Tu. Payah tahu taksub. Bila taksub lagu tu, dia tahu juga satu. Kita tahu. Nak tahu di mana? Allah Ta'ala tahu ke tak? Bilangan yang tak terhenggur, tak berkesudahan tu ada banyak mana? Tuhan tahu tak? Tuhan tahu ke tak? Bilangan hok taksub sok ni tu hok banyak mana tu? Tahu ke tak? Kita tak dia tahu berartinya gisuk terbatas, gisuk sekat lagu tu. Cuk dia tahu. Dia tahu berartinya camkat. Kalau tak tahu takut tu kita jawab lagu mana? Allah Ta'ala tahu segala bilangan yang tak berkesudahan itu. Tahu kata ada banyak mana. Lepas kita kata lepas tu tahu lagu mananya, tahu kata ada banyak mana, padahal benda tak su. Jawab kata kena. Jawab kata nisbah kepada ilmu Tuhan tahu. Benda yang tak sud pun dia tahu satu-satu kata ada banyak mana. Yang tak tahu tu ilmu kita. Ilmu kita yang pendek panak ni tu hawi sekat ning je. Ilmu kita tu hawi tahu sekut ada benda hak sud ya. Yang ni ada buat pelaga banding kias dengan ilmu kita lah. Ilmu kita ni bihasabi uqulina al-qasirah dalam kitab ibarat kita Arab. Hak kita tak tahu ni dengan sebab kira-kira akal kita yang pendek, akal kita ni tak boleh kira dah. 1,000 lepas tu gapo? Banyak mana lagi. Dalam keadaan tidak berkesudahan pun dia tahu satu-satu kata ada banyak mana. Dia tahu. Kita tak tahu sebab otak kita tak boleh fikir tak siapa lagi. Otak kita fikir tak siapa pasal tu hawi banyak ning. Ilmu dia siapa? Dalam keadaan tak berkesudahan dia tahu sesuatu kata ada banyak mana. Jaga molek tu. Yang hidup giwayak tu tak tahu gitu. Tu fa ya'lamu ma la nihayata lahu tafsil ni nyata ibarat ni. Misalnya gapo? Ma la nihayata lahu tu gapo? Misal kakamalatihi seperti segala sifat kamalat. Hak kita tulis tak ni Kalau tulis tak kena tolong betul. Hak dah baik tadi tu. Kakamalatihi seperti kamalat segala sifat kemuliaannya, kemuliaan bagi Allah Taala, segala sifat kemuliaan. Tu Saleh suruh dia kata molek alih kepada makna kemuliaan, jangan bermakna kesempurnaan. Orang keliru pula. Sifat kesempurnaan ni kalau kata sifat kesempurnaan orang jadi orang belik pula. Apa makna sifat kesempurnaan? Sifat hak buat wisak sempurna. Tu pening pula situ. Orang kita ni lagu tu ni sebab kita kata ni kereta, rumah, kereta harta ni lah kesempurnaan hidup kita. Kita kata lagu tu kesempurnaan kita. Kereta ni kesempurnaan kita. Gapo? Benda yang buat kita sempurna. Dia tak ada benda tu tak sempurna kita. Makan ni lah kesempurnaan kita. Kalau tak ada benda tu tak sempurna kita. Kita faham tu. Faham tu. Faham kata Faham kata bila tak ada kereta tak sempurna kita. Tak ada makanan tak sempurna kita. Tak ada tempat duduk tak ada sempurna kita. Faham tu. Maka sifat kesempurnaan Tuhan jadi sifat yang buat Tuhan sempurna. Tak ada sifat tu Tuhan lekeh lah. Ada. Tak ada sifat tu. Sifat sempurna. Zat pun sempurna. Masing-masing mulia. Bukan kata berhajat gimana. Cuma dua benda tu tak boleh bercerah tangan gitu je. Zat dia pun aliyah, sifat dia pun aliyah. Zat dia pun maha tinggi, sifat dia pun maha mulia. Masing-masing bersifat dengan kemuliaan. Bukan kata sifat yang buat zat sempurna. Kalau tak ada sifat tu zat lekeh. Itu bukan makna tu. Sabit tu moleknya bermakna kamalat dengan makna kemuliaan dan ketinggian gitu ya. Bermakna kesempurnaan sepolah kamal gitu tu jadi kali-kali membawa kepada keliru. Bila keliru tu susah pula kita nak royaknya. Maka bermakna kemuliaan. Segala sifat kemuliaan Tuhan dan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tahu belaka sifat kamalat dia ada banyak mana? Tahu.
Tu sabit dalam kitab Faridah katanya, tidak siapa mengetahui akan banyak malaikat Allah. Dia kata malaikat Allah. Sifat kamalat dia tidak terhingga banyaknya. Tidak siapa mengetahui akan dia malaikat Allah. Allah je yang tahu. Dia royak mereka tu ya dalam baju dalam Faridah. Dia tak royak Faridah huraiat. Tak ada siapa dia tahu malaikat Allah. Lepas tu lagu mana? Tu kalau orang timur soalan dalam ibarat tu kena hurai bin jelas. Tu kena hurai bin jelas. Habis itu wa anfasi ahlil jannati, dan segala nafas bagi ahli syurga. Nafas ahli syurga, tubik masuk popai tubik masuk tu. Banyak mana apa nafas ahli syurga? Tak terhingga. Sebab ahli syurga ni duduk dalam syurga selama-lama, berkekalan selama-lamanya, tak binasa dah. Lepas tu nafas dia banyak mana? Nafas dia banyak mana? Ni dia misal dengan angpasi alin jannah. Kalau dia misal dengan kani'amil jannah pun boleh. Ni'ami jannah, nikmat ahli syurga banyak tak terhingga. Banyak. Wah kayu ni kita makan, ambil makan je tumbuh kelik. Kita makan je tumbuh kelik. Lagu tu lah siapa tu bila-bila. Tak, dia kata duk kecuk kering dah. Pau tu bergati gila gati semua, tak terhingga. Tu maka Allah Ta'ala tahu juga banyak mana nafas ahli syurga pun dalam keadaan banyak tak terhingga. Tuhan tahu kata berapa nafas ahli syurga. Tahu kata ada banyak mana nafas ahli syurga dalam keadaan tidak terhingga itu. Yang tak tahu tu otak kita yang panak ni. Tu sekat tu cakap tadi. Habis itu jaga molek. Tu dia. Tahu juga. Habis itu tahu kerana ilmu dia melengkapi ihatah mana tu. Habis mengetahui akan segala perkara, tahu benda wajib, tahu benda yang mustahil, dan tahu benda yang haram. Tulis sini betul wajibat tu kita tulis sikit. Tahu perkara yang wajib, iaitu Allah Ta'ala mengetahui akan hakikat diri benda itu. Hakikat diri benda itu. Dan dia tahu bahawa perkara itu tentu sungguh dan tentu ada. Tidak menerima tiada dan tidak sungguh. Maka kita kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala tahu ke sifat kudrat dia? Tahu lagu mana? Tahu kata sifat kudrat tu satu sifat yang ada di dia pada sedia kala lagi. Tahu kata ada kudrat tu tentu dan mesti, tak terima tak ada dia. Tu tahu kudrat. Lagu tu. Sehingga ilmu dia sendiri tahu ilmu dia. Tu wa yata'allaku ilmuhu bi ilmihi. Ulama kata, maka ilmu tu takluk kelik ke ilmu sendiri. Tu kata takluk kelik ke ilmu. Ilmu tu takluk kelik ke Tuhan. Takluk kelik ke Tuhan. Lagu mana? Ilmu dia tahu. Tahu dengan ilmu dia. Allah Ta'ala tahu dengan ilmu dia tu. Tahu kata ilmu dia tu adalah satu sifat yang ada pada zat dia sedia kala lagi. Dapat tahu melengkapi segala benda. Dan ilmu yang ada pada dia tu tentu sungguh tak terima tak ada. Ilmu tu tahu. Tahu akan sifat ilmu tu sendiri. Tu faham tak? Yang mengaji sekarang nak dengar, sedap dengar gitu je. Ngaji ambil taruh dalam otak fikir, lepas tu boleh mengurai ngajar ke orang. Tu nak menyebar pula.
Tu selain daripada tujuan i'tikad diri tu kena menyebar ke orang. Tu ilmu. Habis itu. Seperti kamalat bagi Allah dan segala apa ahli jannah. Lepas tu wajibat kita tulis dah. Jaizat pun sepatu juga. Mustahilat, jaizat ni pakai kiyah di atas tu. Tulis pada jaizat sikit tak apa dah. Seperti Allah tahu akan diri Zaid, maka ia mengetahui hakikat diri Zaid itu dan mengetahui bahawa ada Zaid itu boleh ada dan boleh tiada. Tu orang panggil. Tu dia tahu. Tahu kata boleh ada, boleh tak ada. Tu benda mustahil tulis sikit lagi. Mustahil ni tahu lagu mana. Tulis pada mustahilat. Maka perkara mustahil ini Allah Ta'ala tahu bahawa perkara itu tidak ada dirinya dan tidak sungguh. Dan Allah tahu bahawa kalau terjadi perkara mustahil itu, tentulah akan hasil sekian kebinasaan. Maka tahu Allah Ta'ala akan anaknya dengan makna dia mengetahui bahawa diri anak itu tidak ada sekali-kali dan kalau terjadi diri anak itu, tentulah akal hasin sekian kelemahan. Itu dia. Tu maknanya tahu benda mustahil. Bukan tahu buta dia, tahu kata dia buta tu dak. Misal benda mustahil seperti buta, Allah Ta'ala tahu buta, tahu juga kata buta. Tahu lagu mana? Tahu kata dia buta. Tak berlawan ke dengan tahu kata dia ada pelahat. Berlawan. Tahu kata buta ni maknanya tahu kata diri buta tu perkara yang tidak ada sekali-kali. Tahu kata benda tak ada. Benda tak ada. Kalau ada pun tak lihat dia. Kalau ada pun tak terima. Nak akan jadi rusak sikit. Tak suruh ayat kata tak ada pada dia lah. Ayat kata dia tahu kata diri buta tu tak ada benda tu. Tak kena royak kata dia tahu kata diri buta tak ada pada dia. Kalau kecek kata tak ada pada dia, tahu kata tak ada pada dia tu maksudnya benda wajib. Tak ada pada dia tu wajib tentu. Tak ada buta di tu apa hukum? Wajib.
Kalau tu tak tahu kata tak ada pada dia, tahu benda wajib bukan maksudnya tahu benda mustahil lagi. Tahu benda mustahil mana? Tahu kata benda tu tak ada. Tak ada. Tak ada diri ni. Dia mau duk kecek-kecek tu reka-reka mari saja untuk nak hukum kata dak. Dia benda tak ada ni. Anak ya tak ada ni. Tahu kata anak tu, anak diri anak sendiri tak ada ni. Tak ada. Buta tu, diri buta sendiri tak ada ni benda tu. Tak ada benda. Tu gitu. Bukan kata tak ada pada dia. Tu jaga molek situ. Sikit je kadang-kadang. Sikit. Ni kadang-kadang buat misal dengan ayat Quran ni pula. Misalnya tahu benda mustahil tahu lagu mana? Misal ayat Quran lam yalid wa lam yulad. Tu ada juga orang misal Allah Taala kecek benda mustahil. Tu kita pun tak nampak lagi tu. Tu moga kalam ni dengan sifat ilmu ni ya takluk serupa kat gua mana. Ada mutaklak dia tu sama. Mutaklak dia tu sama, iaitu kalam pun kecek benda wajib, benda mustahil, benda harus juga. Maka setengah orang lagi misal Allah Taala ni kecek benda mustahil lagu mana? Tu Allah Taala kata lam yalid wa lam yulad. Tu masalah lalu. Lam yalid tu benda apa? Lam yalid tu benda wajib, bukan benda mustahil. Yalid tu benda mustahil. Lam yalid tu benda wajib. Kecek lam yalid tu kecek benda wajib ke tu? Tak ada tu. Tu sikit-sikit. Usul ni kalau sikit pun dia pelak betul kalau orang tanya kelik tu bengeng. Tu. Ya Allah wayakimolat. Dan kita sikit masa tu dah sikit juga. Tapi terjawab masalah mustahil oleh Syekh kitab Syarqawi tu. Syarqawi Hudi tu dia kata kan. Tu dia tahu kata anna syarika apa dia? Tak ada, adamun. Ma'dumun. Dia kata anna syarika ma'dumun wa anna wujudahu sikit-sikit nak jadi. Dia tahu gitu je, tahu kata tak ada. Tahu kata tak ada. So yang kata tak tahu kata tak ada di dia. Tak ada di dia. Tak ada di dia tu wajib. Pelak dah situ. Ada memang. Nampak tak memang? Habis. Maka Tuhan tahu berlaku. Lepas tu tak setanya kata yang ngaji mana Allah yang sampai gitu lalu. Itu pasal ilmu Tuhan ni bukan ilmu yang dia mengandungi kasbi dan kasbi ladunni dak. Ilmu kita tak lepas daripada ilmu kasbi, ilmu yang pesing hasil dia dengan usaha belajar. Ada satu ilmu lagi, ilmu ladunni ataupun wahbi bukan wahabi tu tak, wahbi, ilmu yang bahasa memberi, pemberian Tuhan beri. Tu ilmu hak pesing Tuhan beri. Hak tu kita tak kena mengaji letih dia capok mari, reti mari. Ada banyak juga duk dengar tengok sorry. Tengok. Banyak perkara juga hak mari dengan tak kena duk mengaji kita. Tu dia beri. Dia beri mari. Hak tu pesing hak jenis wahbi. Pesing pesing jenis pemberian. Pemberian Tuhan. Habis itu. Tu ilmu Allah Ta'ala tak terkait dengan dua perkara tu. Nak kata Tuhan mengaji mana Allah sangat tak leh. Wa ilmuhu wa la yuqalu muqtasab fatba' sabilal haqqi watrahir riyab. Musa duk tanya, saya duk kecek lah. Kata ilmu Tuhan ni ngaji usaha mari mana? Ya tak ada tu. Tu ilmu yang melengkapi sungguh. Ilmu kita tak lepas daripada daruri nazari. Ilmu yang kena duk fikir tilik, ilmu yang pesing datang dengan tak kena fikir tilik. Ilmu Tuhan tidak ada daruri nazari. Ilmu Tuhan tidak ada kasbi dan wahbi. Ilmu Tuhan tidak ada benda tu. Tu. Sebab tu kalau ngaji mantik kak, ya bahaba al-ilmu. Ya ba al-ilmu dah. Mabhasul ilmi. Lepas tu dia kait al-ilmi ay al-hadisi. Jawab lagi tu. Lagi tak mantik. Ilmu hadis, ilmu baru. Gana duk kecek lagu tu? Nak keluar ilmu yang qadim. Ilmu Tuhan tak terbagi jadi daruri nazari. Ilmu Tuhan tidak ada ilmu tasdik. Ilmu Tuhan tidak ada ilmu bitasdik. Ilmu bidarurah tu dak. Tu. Tak ada hak tu. Tu. Lagu tu habis itu. Maka ilmu Tuhan ni hak tu lah
Boleh? Tu maksud dia. Habis itu tak apalah tu. Tahu, tengok hujan turun, dia tahu. Dia tahu kata turun di mana dan banyak mana, berapa titik, berapa lit sekali-kali turun. Apa lit? Banyak mana? Kita tak tahu dah. Tak tahu. Tapi tak tahu kita tu nak kata jahil sangat, tak kena duk kecek dulu. Dia panggil nak kata jahil pun bukan pasal dia supaya kita kata kan, supaya kita kata batu ni boleh kecek dah. Kita tak boleh kecek batu. Goyak kata tak boleh kecek tu, jadi tak kena-kena juga. Pasal bukan jenis batu, jenis pasal makhluk boleh kecek. Kalau gana budak ni tak boleh kecek bisu buat budak ni. Tak boleh kecek. Boleh kata lagu tu pada budak. Pasal budak tu makhluk jenis pasal boleh kecek, tiba-tiba dia tak kecek. Makhluk kata, boleh kecek dah, tak boleh kecek. Tu lagu tu. Faham tak tu dia? Tak boleh kecek kata boleh pasal jenis pasal boleh kecek, tapi tiba-tiba tak kecek, tak boleh kecek. Maka kita kata tak boleh. Tu tak apa jenis pasal tu. Tu. Habis itu. Sekat tu. Kali itu kata Musannif rahimahullah wadidduha, dan bermula lawannya. Ilmu tu tu dah tak saya panjang lebar tu. Kena pergi tengok lagi tak lain lagi, banyak perkara. Sumuk apa ekor ada atas muka bumi ni? Tahu sekor-sekor. Bukan tahu sekor-sekor saja, tahu kata sekor-sekor tu apa kakinya. Dan tahu kata tiap-tiap kaki dia tu ada berapa seunya. Kira sumuk tu, sumuk. Banyak tahu kata banyak mana mati lah sehari, dan tahu kata banyak mana beranak hak baru lah sehari. Tahu Allah. Tu lah kita cerkawi tak silap saya ulama hikmat waktu bik mari kata le tahu-tahu ni tak ingatlah. Mana dia ada dalam setahun-tahun tu napah manusia apa seorang-seorang tu ada duk kaji. Allah. Ada kita tanah dulu. Tapi benda ni benda luar lah, maknanya benda tambahan lah. Tu. Fa iza misalu zalika, iaitu misal ma iza adrakta, engkau mendapat dalam ilmu engkau anna fi baiti Zaidin khubzan, engkau tahu kata dalam rumah Zaid tu ada sekeping roti. Wa annahu, dan engkau tahu kata roti itu minasya'id, buat daripada satu jenis gandum. Tu. Lepas tu kalau wakatnya lagu tu sungguh, maka itu orang panggil ilmu kita. Tapi kalau gi bukan gandum, buat daripada lain, tu maka berarti kita tu tu bukan ilmu, tak asal ilmu dah bagi kita. Ni tak apa sungguh. Ni. Lepas tu qala ba'duhum kullu insanin yatanaffasu fi kulli yawmin wa lailatin mi'ata alfi nafasin wa arba'atan wa ishrina alfi nafasin. Ia kata manusia tiap-tiap hari dalam sehari semalam tu bernafasnya mana? Orang kaji kat setengah ulama mai duk kaji. Kata manusia ni sehari-hari 124,000 nafas. Sebagai nafas pertengahan lah, jangan duk kira apa yang letih tu. Allah tu nafas awak, nafas derah tu. Cepat ni kira orang hak biasa. 124,000 kan hajai. Dah support dengan bilangan Nabi dah. Bilangan anbiya. Masya-Allah. Wa fi kulli nafasin mu'tadilin minha yamutu alful wa yuladu alful.
Tiap-tiap nafas tu mati 1000. Tiap-tiap kali nafas manusia tu kita nafas sekali tu dalam dunia ni mati 1000. Okey. Dan beranak 1000. Kok tu. Oi, tahu mari di mana. Ni hak ni payah dah ni. Hak ni kena pemberian Tuhan betul ni. Orang hak Tuhan beri tahu kau. Tu kadang-kadang dia tak tahu tahu apa tak tahu apabila. Wa tahmilul ummahatu bi alfin. Dan tekah tu akan mengandung perempuan serata dunia dengan 1000 kandungan. Wa fihi mi'atu alfi farjin qaribin. Tu kok tu Allah. Wa fi ba'd tawariki anna fi kulli sa'atin sitta mi'ati alfin. Gitu lalu. Tahu siapa kepada ada ikan. Allah. Faham lah ni. Kita tengok Syarqawi tu. Syarqawi di muka kitab kita 68. Kita tengok. Ayat ni hak apa nama Nabi Khadir gitanya kepada Ibnu Syajari ni apa tu sifat ilmu ni kita tengok dalam Syarqawi Yahudi. Tu. Nabi Khadir mari lupa lelaki mari duk tanya akan Ibnu Syajari ulama nahwu besar mazhab Syafi'i ni. Tu. Dia duk ngajar-ngajar kullu yaumin huwa fi sya' tu. Jadi kita tanya. Tu buat kisah tu ada lagi. Sudah. Habis itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Pada itu wadidduha dan bermula lawan baginya perkara yang melawan ni baginya bagi sifat al-ilm bagi al-ilmi. Bi mana sifatil ilmi tu musannif buat orang itu. Wadidduha ai sifatil ilmi. Ya tak dia tengok. Ilmi bi mana sifat, iktibar sifat. Habis tu dia mari sebab tu kita kata wahia dan iaitu sifatul ilmi. Tak ni boleh iktibar sifat. Dan bermula lawannya lawan bagi sifatil ilmi. Lawan bagi sifat ilmu tu apa? Perkara yang melawani bagi sifat ilmu. Bila ada ilmu tak ada sifat ni. Bila ada sifat ni tak ada sifat ilmu. Mana dia? Ialah al-jahlu, sifat jahil. Sifat jahil. Awak mana sifat jahil gitu ya. Tu. Sifat jahil. Bila ada sifat jahil, jahil dia. Tu. Habis itu jahil. Sifat jahil. Tu habis itu. Maka kata dia rahimahullah taala, mustahil Allah taala jahil. Tak tahu tu mustahil. Ni kitab ni dah qada-qada ni dah. Dalam je kata gano, dalam kata faidatun ta'alluqul iradati tabi'un li ta'alluqil ilmi. Takluk iradat tu mengikut ia akan takluk ilmu. Jadi takluk ilmu dulu, iradat ke dia. Tapi mengikut tu tabi' tu fit ta'akuli. Mengikut tu pada ta'akul akal, pada pikiran akal kita. Pada pikiran akal saja faqat. Apa faqat? Tafsir faqat la fil khariji. Tidak la tabi'un fil khariji. Tidak mengikut ia takluk iradat tu akan takluk ilmu pada kharij, pada luar pikiran. Jadi pada wakil lah kita tahu fil kharij fil wakil. Wakilnya bukan duk turut bunga mai lagu tu cara takluk. Sebab kita manusia ni tak apalah, kita tu kena mengaji dulu. Nak buat rumah serumah kena mengaji cara dia buat plan dulu. Tu. Bila ngaji tahu cara okbab tu jadi dia bisa buat dah, tahu dah. Ada ilmu dah. Bila ilmu baru nak. Nak gapo? Nak buat rumah, satu rumah. Nak buat 3 lapis, 2 lapis sikit-sikit. Bila nak baru buat. Turut kita tu tabek sungguh. Tabek ilmu, tabek iradat disebut kepada makhluk ni tabek fil kharij. Hak tu tabek pada hakikat, pada wakil tabek sungguh. Tu. Kita kena tahu dulu, lepas tahu barulah nak buat. Bila nak barulah buat. Tu tengok yang mari.
Bukan sekali tu. Kira tu. Suku-suku. Nisbah kepada kita. Nisbah kepada Allah. Jadi tabak juga. Tabak pada ta'akul kita. Ta'akulin. Fit ta'akulina. Ta'akulina adalah ta'akul akal kita. Bukan kira pada wakil dak. Pasal apa la fil wakil? Ni ilat pada la. Orang panggil ilat pada maktub. Tu. Bila maktub dengan la tu mafhum yang mughayyarah lah tu. La tabi' pasal apa tak mengikut pada kharij lagu tu? Li'annahuma kana bahwasanya, tapi nak ilak pada tabiul ta'akun saja pun tak apa dah, kan ia datang dengan lafaz faqat mari dah. Supa dah tu. Hak tafsir saja ya kalau kira. Tu. Li'annahuma kana bahwasa kedua-dua al-iradah wal ilmu ni, sifat iradah dan sifat ilmu ni qadiman ni kodeng lah oleh kedua-dua. Tu ilmu dan iradat dan ilmu ni kodim dua-dua. Sifat kodim tidak ada dulu ke dia. Kalau kita kata iradat tu ilmu, berarti ilmu dulu, iradat baru takluk ya. Tu sama-sama tangjizi belaka tu kalau kira. Ilmu pun tangjizi kodim, iradah pun tangjizi kodim, sama-sama kodim kedua. Maka tahu tu hak mana dulu ke dia, nisbah pada akal kitanya. Tak, iradat tu lepas pada tahu dah no. Tak apa, padahal pada wakilnya kedua-dua tu je sekali, tak ada mana dulu ke dia. Tu bimakna annaka tata'aqqalu awalan ta'alluqal ilmi, thumma tata'aqqalu aisaniyan ta'alluqal iradati. Fata'aqqulul qudrati at-tangjizi tabi'un lita'alluqaini wa bainahu wa bainahuma tartibun fit ta'aqquli saja. Kalau fit ta'aqquli wal khariji, hak sungguh antara, kalau kudrat tak apa, kudrat ni baru buat sungguh ya, moga tangjizi hadis. Li'annahu hadisun, li'anna li'anna ta'alluqul qudrah ni hadisun wa huma wal hal, kedua-duanya at-ta'alluqaini tu qadiman. Tak apalah, tak ada apa tu bahas salah. Tak apa dah tu, kira pada akal saja, sebab tu kena ingat sama tu. Ingat sama sifat dulu, sifat tu tak ada dulu ke dia. Maka kita duk royak kata sifat yang pertama wujud, sifat kedua kidah, royak bilangnya pada apa panggil tertib zikri saja. Tertib susunan nak sebut mudah gitu je, bukan tertib waqi'i. Kerana pada wakilnya sifat dulu, sifat tu tak ada tertib, sama-sama qadim lah qadizat tu. Tu bukan kata ja'a zaidun fa amrun mari sungeti lepas pada zaid mari. Hak tu panggil tertib waqi'i. Hak tu sungguh. Habis situ. Maka kata dia rahimahullahu ta'ala, wad dalilu, dan bermula dalil ala zalika, bermula perkara yang menunjuk ia di atas dimakian itu. Zalika apa? Zalika wujubi ittisafillahi bil ilmi. Tu wastihalati al-jahli alaihi. Buat gitu. Dak wujubi ittisafillahi bil ilmi wastihalatil jahli alaihi. Buat kalau dua-dua tu. Dalil yang menunjuk atas dimaki itu mesti bersifat Allah Ta'ala dengan sifat pengetahuan yang tersebut tadi. Dan dalil yang menunjuk di atas istihalatil jahli, tidak jahil, tidak ada jahil atasnya atas Allah Ta'ala. Mana dalil yang menunjuk atas dua perkara tu? Mana dalilnya? Ialah annahu. Tengok kalau dalil ya orang itu wujudul alam lagi. Masya Allah. Kudrat dulu awak mari gedak, kita tak ada nak baca. Kudrat dulu awak mari wujudul alam gedak. Wad dalilu ala zalika. Masa kudrat dulu lah.
Ialah juga ai subutu qudrati wujudun alami. Masya-Allah. Dalilnya alam ini, ada alam ini dalil. Cuma nak terkib dalil ya. Terkib dalilnya lau tu bukan dalil lagi. Hak tu terkib susunan nak hasil kepada matlub. Nak hasil kata alam ini dalil. Tu. Tu bukan wah dalil, orang panggil jalan ni dalil, bukan wah dalil. Hak dalil tu tengok nak di wah ya tu, iaitu ada alam. Ada alam ni. Tu wah dalil ya. Tu. Tu tak apa dah. Maka lawainya dia kata bermula dalil di atas dimakai itu ialah ada alam ini, wujudun alami, ada alam ni. Wa tarkibuhu, dan bermula susunnya baginya bagi ad-dalil. Tarkib dalilnya gini. Annahu, tapi kalau kita tengok mata dia mubtada khabar lah. Annahu khabar bagi ad-dalilu. Bermula dalil yang menunjuk atas benda tu ialah annahu, ialah bahwasanya anallaha, bahwasanya Allah Taala, lau, jikalau tengok dalil je pakai awak mari dah malah nak tulis dah. Lau lam yatasib bil ilmi. Tengok cara ajar kita dah tu, ajar kita dah tu. Ya ajar kata, ya ajar wi tahu kata, musannaf kita hazah gapo atik dalam qadiyah ni. Muqaddimah apa nama qadiyah mana tu hak di hazah. Sebenarnya tinggal qadiyah mana lagi hak sebut. Tu. Ya katanya lau lam yattasib, jikalau tidak bersifat ia Allahu, kalau tak bersifat oleh Allah. Lam yattasib tu bil ilmi, bi sifatil ilmi, kalau tak bersifat ia dengan sifat pengetahuan. Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat pengetahuan, apa akan terjadi? Jawab lau, lattasafa, nascaya bersifatlah ia, lam rabitah itasafa fa amadi, nascaya akan bersifat ia. Bermakna akan, tak berkena jawab tu ya makna mustaqbal dah pada makna jawab. Kalau tak bersifat dengan ilmu, nas akan bersifatlah ia. Tu. Ia Allah Taala bersifat bil jahli, bersifat dengan sifat jahil. Kalau dia tak bersifat ilmu, dia bersifat jahil. Betul tak? Betul. Musallam. Musallam qadiyah pertama ni qat'i. Jadi terima. Terima. Walau kana jahilan, dan jikalau adalah ia, waktu baik. Lattasafa bin jahli, jadi walakana jahilan. Tengok tu. Wak kata gitu. Tu. Lattasafa bil jahli ai walakana jahilan. Ia bersifat dengan jahil, dan tentu adalah ia yang jahil. Mungkin lazim daripada ittasafa bin jalilah jahil. Tu gitu dah. Lepas tu baru sama ambil semula. Walau kana jahilan, dan jikalau adalah ia Allah Taala tu. Ni waktu baik. Tu. Kalau begitu tu qadiyah istisnaiyah ni ada lakin tak? Tak buat orang dah lakin sebenarnya kena ada. Kalau pandai kira-kira tu wa huwa muhalun tu. Tu. Dia isyarat kepada qadiyah istisnaiyah dah tu. Padahal dia datang muqaddam tali ni isyarat kepada qadiyah istisnaiyah dah. Tiba-tiba tidak ada lakin ni. Tidak ada pada lafaz, ada pada makna. Maka wa huwa muhalun tu pada makna lakin dah tu. Pada makna lakin, pada makna istisna dengan lakin. Ia tak lazim ada pada lafaz. Tu apa panggil lafaz istisna tu. Panggil hasil pada dimni tak pada. Pada dimni pun tak pada. Habis kata dia rahimahullahu taala, kalau adalah Allah Taala tu jahilan, yani muttasifan bin jahli. Nak katakan kalau Allah Taala tu bersifat dengan jahil, apa nak kata? Jawab bagi lau, lam yattasib bil iradati. Hati kita baca syarah tu, baca syarah. Tu.
Tengok dia buat mari sesuk. Kalau tak bersifat dengan sifat, kalau Allah Ta'ala bersifat dengan jahil, lam yattasib bil iradah. Dia bukan tak akun mengikut tu. Tabak ni kata tabak. Saya tidak bersifat ia Allah Ta'ala. Tak bersifat bil iradati, dengan sifat perkana. Tak bersifat dengan sifat perkana. Moga iradah ni tabak bagi ilmu pada ta'akul kita. Kalau tak ada ilmu, ternapi dah ilmu, jahil dah, tak ada sifat iradah lah. Timur ni. Kalau Tuhan tak tahu, dia tak boleh nak. Nak ke mana tak tahu. Nak buat rumah stay, muka panas ke? Tak reti. Nak ke mana tak tahu. Nak buat. Kalau nak upah tak apa, nak upah biar ada duit ya. Nak buat ni ya, kena ada ilmu dulu. Tapi kecek rumah kita kalau nak buat ni makna nak upah orang dah. Moga Tuhan anak nak buat. Kecek kita kampung kita nak buat rumah stay pasal ada beli duit ada sejuta. Pasal nak buat rumah. Panas ke? Bilang upah lah. Tu. Kalau upah tak cukup tu juta tu lah ni tu. Banyak tu. Dah. Ya kira kot tu. Tapi Tuhan ni maksudnya nak buat. Buat semua. Kalau tak tahu tak boleh nak. Tak pandai nak. Nak ke mana dia tak reti. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tu ada sifat penjahil, lam yattasib, tentu tidak bersifatlah Allah Ta'ala bil iradati, dengan sifat perkanda. Jadi walakana nak kata kena lam yattasib bil iradati, jadi walam yakun muridan. Mari ikut tu. Hubung hak lauzan itu. Jadi walau kana jahilan lam yattasib bil iradati, ini walam yakun muridan. Bila tak bersifat ia dengan iradah, maka tidak adalah dia tu yang berkehendak. Walam yakun muridan. Lepas tu walau lam yakun muridan, nak katakan apa pula? Tu susah lagi. Tu. Tengoklah nampak tak dia. Syarih buat mari dah Rak ni tu halusi sikit weh. Datuk ni weh. Tu. Sok mok agak jepur sikit-sikit ya. Rak ni tak serupa. Kita baca kita rasa tak serupa. Tu. Ya tu walau lam yakun muridan, dan jikalau, cuba perhati tengok hak lepas-lepas mari tak serupa hak ni. Tak serupa. Hak ni jadi kaji sosok ni. Kalau sini. Dan jikalau walau lam yakun muridan, dan jikalau tidak adalah ia Allah Ta'ala tu muridan, yang berkehendak, jadi muttasifan bil iradati, tu muridan makna tu. Tu kena mata kena widai atas dengan bawah. Turun widai. Dan jikalau tidak adalah Allah Subhanahu Taala, jadi lam yakun muridan tu kira-kira mari yo heret mari tok di qadiyah lain dah. Tu. Kalau kira sungguh walau lam yattasib bil ilmi lattasafa, muqaddam tali. Situ muqaddam bagi tali. Lepas tu dia tak ada istisna lagi. Tu kalau law lam yattasib bil ilmi lattasafa bil jahli, lakin ittisafuhu bil jahli tu mustahil, muhalun, li'annahu law kana jahilan lattasafa lam yattasib bil iradah, lakin ada muttisafi bil iradati muhalun. Limaza muhal? Li'annahu law lam yattasib bil iradah lama yujadu syai'un min alam, lakin adamu wujudi syai'in min alam tu muhalun. Limaza muhalun? Limusyahadati wujudihi bil hissi wal iyan. Tu jedok letter tu. Jedok kot tu. Jangan kena kira kot tu. Tu. Kena waktu baik mari. Dia muqaddam dengan tali saja. Dia tak bawa istisnaiyah lagi. Padahal dia istisnaiyah. Lepas tu dia tak bawa mari tu kerana mengandungi dah. Tu. Masya Allah. Tu ilat li musyahadah, tu ilat muhalun akidah.
Ilat muhalun akhir dah. Tengok. Oh, tulis sikit apa. Nak buat kita tengok rupa dia. Nak buat kita tengok. Kok mana? Semua ni. Kalau kata saat ni dia kata lau lam yattasib bin ilmi. Dia buat mai ikut dia. Istisnaiyah dengan pemuqaddam dulu. Dia kata lau lam yattasib bil ilmi. Kalau lam yattasib bil ilmi, berarti dia kata ni lattasafa bin jahli. Ni kecek pun ringkas-ringkas tu. Lattasafa bididdihi wa huwal jahlu. Kalau tak bersifat ilmu, dia kena bersifat dengan lawan bagi ilmu, iaitu jahil. Maka musuh ni kecek anak-anak. Lattasafa bil jahli lah. Dia muka dua ni dit. Ilmu dengan jahil tu dit. Kalau tak bersifat dengan hak ni, kena bersifat dengan hak ni. Kalau bersifat dengan ni, tak bersifat dengan hak ni, duanya dit. Lau lam jatasib bil ilmi la tasafa bidihi wa huwa jahlu. Kalau tak bersifat ia dengan ilmu, tentu bersifat ia dengan jahil. Ini dik dia. Dik dia. Tu walakana jahilan. Ni kita nak hurai, nak tafsir dah. Tafsir la tasafa bil jahli tu dah. Walakana jahilan. Lepas tu it is no bagi apa? It is no bagi tali. Tu amik bagi tisno bagi nakik tali. La tasafa bil jahli. Kalau gitu lakin ittisafuhu bil jahli muhalun. Tetapi bersifat dia dengan jahil tu mustahil. Kenapa? Tu buat mari dah. Li'annahu law kana jahilan Karena kalau dia jahil jadi bersifat dengan jahli, dia kata kena lam yattasib bil iradah. Lam yattasib bil iradati. Kalau dia jahil tak boleh bersifat dengan iradah lah. Lam yattasib muqaddam tali. Li'annahu law kana jahilan lam yattasib bil iradati. Tak boleh bersifat dengan iradah, sifat perkanak. Lepas tu lakin ada muttisafihi bil iradati muhalun. Tetapi tak bersifat Allah tu dengan iradah tu muhalun, mustahil. Tak boleh bersifat dengan iradat tu mustahil. Pasal li'annahu law lam yakun muridan. Tengok bersifat dengan iradat tu mustahil. Pasal apa mustahil? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala, jika tidak adalah ia muridan, kalau dia tak berkanak, tak bersifat dengan muridan, tak bersifat dengan pekanak, nak katakan kalau tak muridan, lam yujad syai'un minal alami. Kecek lagu tu pula. Cepat doa, gaduh doa. Lau lam yakun muridan,
lam tata'allaqu lam tata'allaqul qudratu lam tata'allaqil qudratu bisyai. Kalau dia tak bersifat dengan perkara, tentu tidak bertakluk oleh kudrat dengan suatu pun. Nak buat, kalau tak nak, tak payah dia buat. Dia buat pasal dia nak. Kalau dia tak nak, tak payah dia buat. Lakin adamu ta'alluqil qudrah bisyai'in ni muhalun. Tak takluk kudrat tu mustahil. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa mustahil? Li'annahu laulam tata'allaqil qudrah lama yujadu syai'un minal alam. Kalau kudrat tak bertakluk, tak ada apa perkara. Saya tidak didapati akan suatu pun minal alam. Tak ada apa sekarang. Kalau kudrat tak takluk, tak ada apa sekarang. Lakin adamu wujudi syai'in itu muhalun. Lakin adamu wujudi syai'in minal alam ni apa hukum? Mustahil. Pasal apa mustahil? Limusyahadati wujudihi. Ni musyahadah ni ilak pada adamu wujudi syai'. Patut ada mewujudi syait ni terlepas daripada tak bertakluk kudrat. Bukan tak ada iradat, tidak suku. Habis tu dia susun dia ikut ni. Lepas tu musuh ni hazah mengerti dah kan. Pok mu ni pandai belaka dah. Pok bijak saja dah ni, tak ada fikir banyak. Kamu dah tak fikir susun lagu ni. Ni kau dia itisnaiyah. Ni kau dia itisnai. Kalau mari lau ni. Sebab tu lau kana fihi ma'alihatun tu nyata pada dalil tamanuk. Dalil tamanuk. Lau kana fihi ma'alihatun illallah, kalau tidak Tuhan yang lain daripada Tuhan, tentulah rusak. Tetapi langit bumi tak rusak. Tentu tidak ada yang lain daripada Allah Taala. Tu. Apa ada mulai? Berarti ada Tuhan ya. Ni orang panggil bersifat dengan jahil ni tali, ni muqaddam ni tali. Maka dia kata ittisa bil jahli tu muhalun, berarti kita menafi, kita itisna bagi nakid hak tali. Talinya bersifat dengan jahil. Kita tahu hai bersifat tu, bersifat dengan jahil tu dak berarti kita ambil nakid bagi tali wa itisno, maka keluar bagi natijah tu baik nakid bagi muqaddam. Mana? Ni bukan natijah ni, ilak pada natijah. Natijah sungguh ni ada siap dah. Dia ada siap dah. Kalau tak bersifat dengan ilmu, tentu bersifat dengan jahil. Tapi bersifat dengan jahil tu mustahil. Natijahnya, saya bersifat dia dengan ilmu. Tengok tu. Tu dia. Nampak tu dah.
Natijah je lain. Natijah suku. Bukan natijah lagi. Kena mengaji pula dalam bagi ilmu mantik. Nak nakit. Kalau nak nafi nakit mana, tubik natijah mana? Tubik natijah mana? Kalau ginafi itisno nakit bagi muqaddam, nak tubik lagu mana bagi tali? Kalau nak gi itisno nakit bagi tali, nak tijah lagu mana pula? Dengan muqaddam. Supaya pula situ, suku-suku. Habis itu. Maka ni maksud li musyahadah tu baru duk sini je. Musana kita pun nampak cuma dah, tapi lakoh-lakoh. Lakoh-lakoh juga. Barangkali dalam iradah dulu ya waktu baik dah kena muridan dulu. Laulam yakun muridan waktu baik lagi. Dak waktu laulam yakun karihan dah. Tu lam yattasib bi qudrah. Tu walau kana karihan ay adam adimul iradah lam yattasib bil qudrah. Adilah dah. Lakin ada mutisabihi biha bil qudratu muhalun. Pasal apa? Idlau lam yattasib biha lakana. Tengok. Tengok. Boleh? Nampak tak? Insya-Allah dah. Tu. Dia dah. Cak tak boleh. Li nak fikir-fikir tu. Ni kira marinya lagu tu. Tu cara susun qadiyah. Habis baca hak musannaf pun kita tengok taklah. Bukan kata tuai tak reti ni. Bukan tuai tak reti, tuai reti. Dan ia hajar orang reti. Ia nak royak kepada orang hak reti dah sikit. Berarti kalau tak reti langsung tu ada pening kau. Berarti kena buat rupa ni. Buat rupa ni pun belum tentu lagi reti tak lagi. Hok ni hok besing. Kalau orang mari lagu ni belaka, kita terbanding kita ni bukan kata qada ni dak. Syarah dia je. Kena buat tebal lagi. Tu. Pak kalau orang belaka hemah orang faham. Kalau gitu. Nah, kalau tak hazar takdir kata. Kena bawaji nah, bayi. Gitu dah dah. Habis itu maka kata dia, oh masya-Allah. Terima kasih musyarah kita tu. Terima kasih dia banyak. Tu. Kalaulah tidak kandak ya Allah Taala lam jujat syai'un minal alami. Tu. Tak ada kandak tentu tak bertakluk oleh kudrat dengan suatu. Yang ni tak bersifat dengan kudrat. Tetapi tak bertakluk kudrat dengan suatu tu mustahil. Mustahil. Kerana kalau tidak bertakluk oleh kudrat tentu tak didapat suatu pun daripada alam ini. Tak ada apa sekarang. Moga kudrat tak takluk. Tapi tak dapat suatu tu mustahil pula. Tu. Tu wa huwa muhalun. Jadi lakin seolah kata itu wa huwa muhalun tu kalau kita nak syarah di dalam syarah dia tu wa huwa, jadi lakin adamu wujudi syai'in minhu muhalun. Tu wa huwa tu menempati qadiyah istisnaiyah wa huwa, jadi walakin lam yujad adamu, walakin adamu wujudi syai'in minal alam tu muhalun. Tu dalil kalau untuk dalil. Kalau terlopak klik keluar, huwa rejak mana? Wa huwa, yani adamu kaunihi muridan tu. Tu wa huwa rejak situ. Tengok mata, lain mata hak tu. Rojak mata suku, syarah mai suku. Jangan kira capoi tu. Kalau tidak muridan, tu lakana lam yakun muridan wa huwa yani adamu kaunihi muridan muhalun. Tu dalam mata. Dan iaitu ketiadaan keadaan Allah tu muridan muhalun, jadi mustahil ia kaunu adamu kaunihi muridan dah. Jadi huwa tu rojak kepada masdar bagi lam yakun tu. Masdar bagi lam yakun muridan tu sendiri. Habis situ wa huwa muhalun. Kecek pandap-pandap gitu ya. Maka kena berhajat kepada syarah juga kita ni.
tentu tak dapat suatu pun daripada ada alam ini, dan tetapi tak dapat suatu daripada alam ini itu mustahil. Pasal apa mustahil? Limusyahadati wujudihi, kerana disaksi, dipandang, dilihat oleh mata kepala kita akan ada bagi syai'in minal alam. Kerana dipandang, dimenyaksi, dimusyahadah dengan mata belenir ni, dia menyaksi akan ada bagi alam ni, akan suatu daripada alam ni. Kerana nak nampak tengok kata ada benda tu ada. Tu nampak dah. Tu tengok hari-hari. Tu. Di musyahadah tu bil hissi, dengan perasaan, wal iyani, dan dengan mata, dengan muayyanah, dengan melihat dengan mata. Tu musyahadah. Maka je kecek dua tu je masuk belaka. Kadang-kadang tak mesti musyahadah dengan mata kepala saja. Sejuk. Oh, musyahadah juga tu dengan perasaan, musyahadah dah kita tu. Tu. Pak kata tak sejuk, tak jadi muka duk sejuk. Tu musyahadah. Musyahadah dengan his. Merah. Tu bukan merah. Hai tak merah kau anduk nampak tengok. Tu musyabil iyan, dengan muayyanah, dengan melihat mata kita. Jadi lapan musyahadah ni kalau kira lagi kau maknanya umum lah. Tapi kita kecek dengan mata kepala ni, iktibar ghalib kita ambil mata ni lawat iktibarnya. Moga Allah Taala suruh afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dia suruh tilik dengan mata. Tu. Untuk ambil wak fikir tu, maka iktibar ghalib hak tu. Padahal dengan perasaan pun kita boleh buat iktibar. Dengan perasaan tu pun boleh jadi dalil. Musyahadah juga. Habis itu, wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-ilmu istihala alaihi didduhu. Tak ada apa dah tu. Hak ni pakai ada ni pada hak ni je. Kerana musyahadah ada dia. Nyata daripada alam ini ada, tentu ada yang menjadikan dia. Nyata daripada yang menjadikan dia, tentulah yang menjadi itu bertakluk oleh kudratnya dengan benda tu. Nyata daripada bertakluk kudrat yang menjadi itu dengan perkara tu, tentulah bersifat ia dengan berkehendak. Nyata daripada dia tu berkehendak, tentulah ia ada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh nak. Nyata daripada ada ilmu dia tu bersifat ia dengan ilmu. Tu heret naik klik. Heret naik klik ke bumi. Tu. Turun mari heret naik. Tu lipat. Buka lipat bob. Tu buat pergi satu. Boleh tak tu InsyaAllah. Ada soalan tak tu? Tu wahaisu ni hak lipat dah tu. Wahaisu wajabalahu ta'ala al-ilmu istahala alaihi didu. Hak lipat klik naik dah tu. Lipat klik naik ni tu. Tu memang ngatuk tak? Ngatuk tak? Ngatuk dah. Mak kata padai dah. Tu dia. Siap lagi tu baik orang kau mak. Tu. Jadi wajibu fi haqqihi ta'ala al-hayat. Malam ni kita nak baca kitab ni. Pukul 10.30 insya-Allah nak mula. Baca kitab ni sudah awal lah ke 12 tu ada. 12.30 kan. Ada kita putih. Baca kitab ni semua dah. Jadi kitab apa nama? Kita ada subian tu kita tangguh dulu. Sambung dalam cuti lepas ni pula. Lepas tu kitab ni kita nak baca terus. Mudah-mudahan jadi khotel lah sebelum pada kita nak klik ni. Tu dah. InsyaAllah. Lepas tu bawa malak ngaji malam pun tak nak ngaji dah. Cuti dah dah. Elah tak dah. Cuti dah boleh dah. Kalau itu pun malam pun tak nak jadi ganggu pun. Boleh duduk ngaji juga. Habis itu. InsyaAllah. Nak pergi etikah tak ada dah. Buk amalan kau ngaji pula. Ngaji kita ni betul dengan Lailatul Qadar sekali. Maka ngaji tu khairum min alfi syahrin pula ngaji tu sendiri. Lebih baik daripada 1000 bulan mengaji. Dia segala amalan pada masa tu. Tu maka ngaji pun khairum min alfi syahr. Iktikaf pun khairum min alfi syahr. Baca Quran pun jadi khairum min alfi syahr. Jadi kebaikan tu berlipat ganda 84 tahun. Sebab kita mengaji 84 tahun. Mengaji semalam tu. Lepas tu nak lah mana? Kena ngaji nak alah. Lazul akhir tu. Ni tidur nak alah. Nak khairu min al-fishah. Dia kata aku nak tidur lebih baik pada tidur
48 tahap kali. Tak ada mana lebih baik. Tidur tu darajat super berlaku hari mana pun. Tak ada lebih baik. Habis itu Allah tu dia. Maka hakikat dalam hadis Nabi dalam orang duk ber tu kan, as-salatu khairum minan naum. Semaya itu lebih baik daripada tidur. Dia datang dengan si lafaz isi tafdhil itu khairun. Maka faham dengan cara zahir, naum tu pun ada kebaikan juga. Cuma semaya lebih baik daripada tidur. Faham tu. Kalau orang faham tengok, berarti tidur pun ada kebaikan juga lah. Jo ada kebaikan bagi tidur yang niat baik. Maka kalau tidur semata-mata tidur yang tidak niat gapo, semata-mata tidur bukan nak ambil berehat diri untuk nak kerja esok gapo, semata-mata dia tidur yang harus biasa dengan tidak niat yang baik, maka tidur pun tak ada kebaikan apa. Bila tak ada kebaikan gapo, isi tabdil tu laisa ala babih orang panggil. Tu bukan ada nombor 1 nombor 2 ni. Hak tu. Pakar kalau kata tidur semata-mata tidur, pakar semaya tu baik terus, tak ada lebih baik dah. Pakar semaya tu baik terus dah. Hak ni tak ada baik di mula. Tu fahamnya lagu tu. Ni semaya lebih baik daripada tidur, berarti tidur pun baik juga. Hak tu lebih baik ni. Tidur tu engkau baik juga. Baik kot mana? Baik kot mana? Ya nak mak? Mak kata ngatuk lah. Hari ni orang buat nasi mari, insya-Allah dah. Nasi yang membagi-bagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u billahi syawal. ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علماء نرضى بالخير ونفى كل شر ربنا كل الشؤون وأجر بالرضا منك العيون واغن عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي